Jom kita belajar ASK bersama Cikgu Farah. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Farah untuk belajar tentang kod Arhan. Okey, kita sekarang dalam bab yang ketiga untuk tajuk ASK tingkatan 2. Okey, untuk standard kandungan 3.1.1 jenis data dalam kod segmen. Okey, jika sebelum ini kita dah didedahkan kepada jenis data nombor, untuk kali ini cikgu akan terangkan berkenaan jenis data teks. Okey, jika pelajar lihat di sini, kita ada dua jenis data teks, iaitu aksara ataupun karakter. Yang kedua ialah ratetan ataupun string. Jom saya terangkan lebih lanjut apa perbezaan antara aksara dan juga ratetan. Okey, kalau pelajar lihat di sini, aksara ataupun karakter, kita akan isytiharkan pemboleh ubah sebagai CHAR jika ia merupakan satu aksara. Okey, pelajar boleh rujuk dalam jadual 3.2 ini. Okey, jenis-jenis aksara boleh jadi huruf, iaitu huruf A hingga Z, sama ada huruf besar ataupun huruf kecil. Okey, pelajar boleh tengok pada papan kekunci masing-masing. Okey, boleh juga daripada digit, iaitu daripada sifar, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan aksara juga kita boleh wakilkan sebagai simbol. Ada simbol di atas ni. Okey, kita boleh gunakan simbol mata wang, alliance, peratus dan lain-lain. Okey, ingat untuk jenis data jenis aksara hanya mewakili satu sahaja karakter. Kalau A sahaja. Okey, dan bahasa pengaturcaraan yang mengiktiraf jenis data CHAR ni, karakter ini ialah C, C++, dan juga Java. Untuk Python, kita akan gunakan jenis data string untuk mewakili aksara kerana ia tidak mempunyai jenis data karakter. Okey, jom kita beralih ke data string. Okey, bagi data string ataupun ratetan, ia merupakan satu perkataan yang terdiri daripada beberapa aksara. Okey, contoh di sini saya berikan NA, MA, tempat kosong, SA, YA. Ini adalah nama saya. Jadi, nama saya ini adalah data string ataupun ratetan. Hasil gabungan daripada beberapa aksara. Okey, jelas? Dan biasanya untuk data string, bila kita nak isytiharkan pemboleh ubah, kita akan gunakan perkataan str. Okey, di sini saya tunjukkan beberapa fungsi yang dimanipulasi oleh nilai string, dan setiap satu fungsi ada tujuannya. Okey, jom kita cuba gunakan Python untuk manipulasi nilai string ini. Okey, seperti biasa, pelajar pergi kepada IDLE Python. Okey, dan kita akan buka new file. Okey, di sini kita akan manipulasi beberapa data string. Okey, kita tengok fungsinya. Okey, di sini cikgu kecilkan sikit supaya senang pelajar tengok ya. Okey. Okey, contoh di sini, jika kita nak isytiharkan satu data ialah string. Okey, contoh cikgu beri ayat sama dengan str. Okey, str ini merupakan menunjukkan jenis data yang kita nak masukkan ialah string.
Jadi di sini cikgu tuliskan perkataan selamat. Okey, jadi kalau kita nak lihat macam mana paparan dia, kita akan tekan print dan tulis ayat. Okey, jadi kita cuba run dahulu. Okay. So, cikgu save dulu sebagai data teks. Okey, jadi di sini pelajar boleh lihat. Okey, jika cikgu gunakan STR, okey, kita boleh isytiharkan selamat ni adalah satu perkataan dalam bentuk teks lah. Okey, jom kita cuba manipulasi fungsi string dalam jadual ni. Okey, kalau pelajar lihat di sini, okey, tanda pembuka dengan penutup kotak ini ataupun ada tanda titik bertindih ni, tujuan dia adalah untuk mencapai satu aksara ataupun lebih dalam string. Okey, contoh macam di sini, kita dah tulis perkataan selamat. Okey, jadi ada S, E, L, A, M, A, T. Kita ada 7 karakter ataupun 7 aksara. Contoh, cikgu nak tulis, okey, cikgu nak manipulasi, okey, macam ni. Okey, kita gunakan tanda ini. Okey, cikgu tulis 2 kalau ikut huruf E. Okey, jadi bila kita nak manipulasi 2 data ni, dia akan tunjukkan huruf L. Sebab 2 aksara ni tadi kita dah manipulasi. Jadi kita akan capai aksara lain lah selepas itulah. Okey, boleh? Okey, kita cuba lagi. Kalau cikgu gunakan 2 tadi, cikgu letak titik bertindih, cikgu letak 6. Maksudnya di antara karakter 2 dan 6. Jom kita cuba run. Okey, run, pelajar boleh tekan F5 pada panel kunci ataupun tekan run module. Okey, so kita akan nampak. Okey, start bermula pada aksara yang selepas kedua iaitu L. Okey, 3, 4, 5, 6. So cuma ada L, A, M, A. Okey. Untuk yang seterusnya. Okey, masih lagi menggunakan ayat kita isytiharkan sebagai selamat. Jadi kita nak hitung berapa bilangan aksara dalam string ni. Jadi tadi kalau pelajar tengok cikgu kira satu-satu kan. So kali ni kita tak payah kira. Kita gunakan fungsi len dan kita letakkan kurungan ni. Okey, contoh kita type print. Print ni bila kita nak paparkan ya. Di dalam kurungan. Okey, kita letak len. Okey. Aksara dekat mana yang kita nak kira? Aksara dalam ayat. Okey. So dalam ayat tadi ada selamat. Jadi len ni kita akan kira lah. Okey, so kita akan tekan F5 ataupun run. Save dahulu. So secara automatik dia dah kira terus dapat 7 nilainya. Okey. Boleh? Okey. Untuk seterusnya, cikgu akan tunjukkan fungsi simbol tambah, simbol koma dan simbol star ataupun bintang dalam string. Okey, untuk simbol tambah, dia akan menggabungkan 2 string tanpa ruang kosong. Okey, di sini kalau pelajar perhatikan, cikgu dah pun isytihar ada 2 ayat. Untuk ayat yang pertama, okey, kita isytiharkan sebagai STR selamat. Ayat 2 sebagai STR datang. Okey, kalau kita nak gabungkan tanpa ruang kosong, kita akan letakkan simbol tambah. Kalau kita nak gabungkan dua-dua string tadi dengan ruangan kosong,
kita akan letak koma. Okey, contoh cikgu akan tunjukkan di sini. Kalau kita gabungkan perbezaan antara simbol tambah dan simbol koma. Okey, so yang pertama ayat tadi. Okey, ayat saja ya, sebab sini kita dah isytiharkan sebagai ayat, tambah ayat 2. Dan lagi satu cikgu nak tunjuk ayat, koma, ayat 2. Okey, bila kita tengok paparan je kejap lagi, so pelajar boleh nampak perbezaan fungsi simbol tambah dan koma. So kita akan tekan run. Okey, lihat. Untuk simbol tambah, tak ada ruang di antara string yang pertama, ayat yang pertama, selamat, dan ayat yang kedua. Tapi bila kita gunakan simbol koma, okey, kita akan nampak selamat dan datang dipisahkan oleh satu ruang kosong. Baiklah, untuk seterusnya, cikgu akan tunjuk fungsi simbol bintang dan juga join. Okay. Untuk simbol bintang, dia akan mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Contoh, okay, di sini kalau cikgu tekan print, okay, setiap kali yang nak dipaparkan mesti ada dalam kurungan ya pelajar. Ayat, kita nak ulang sebanyak, ayat yang pertama ni kita nak ulang sebanyak 3 kali. So kita buat bintang 3. Okay, dan ayat 2 cikgu nak ulang sebanyak 5 kali. Okay, so jom kita lihat hasilnya. So selamat. Ada 3 lah. Oh, saya ni selamat. Kenapa saya tulis selamat? Sebab cikgu lupa tulis 2. Kalau tulis 2 tadi, so dia akan ulang string yang kedua ni lah. Sebab tadi kita tulis ayat saja, jadi dia panggil ayat yang pertama lah. Okey, so contoh kita cuba lagi sekali. Okey, baru betul. Selamat sebanyak 3 kali dan datang diulang sebanyak 5 kali. Okey, dan sekarang kita pergi dekat simbol yang terakhir, iaitu simbol join. Okey, untuk kita tambah aksara di antara setiap aksara. Apa maksud itu? So, di sini cikgu dah isytiharkan ayat sebagai string selamat datang. Okey, jadi kalau cikgu nak tambahkan sesuatu di antara setiap aksara ni, setiap huruf ni, okey, so kita akan buat macam ni. Okey, so print. Okey, kita akan letak aksara yang kita nak masukkan. Okey, aksara yang kita masukkan tadi. Ini contoh cikgu nak letakkan simbol titik bertindih ni untuk setiap di antara aksara tadi. So kita akan titik, tekan join dan kita akan masukkan dalam ayat. Okey. So apa hasilnya? Okey. So pelajar akan lihat di sini. Setiap di antara aksara tadi dah ada titik bertindih. Okay. Kalau cikgu gunakan yang sama, tapi cikgu nak letakkan ruang kosong, just space macam tu saja. Okay. Ataupun cikgu nak letakkan tanda peratus. So kita tengok apa yang terjadi. Okay. So pelajar akan nampak untuk tanda space di sini, ruang kosong. Okay. Setiap satu huruf ataupun satu aksara akan dijarakkan. Dan kalau saya letakkan simbol peratus, okay, setiap selang di antara aksara ataupun huruf ni dia akan letak simbol peratus.
Jadi, itu saja penerangan cikgu untuk jenis data teks bagi bab 3 kod arahan. Nanti kita akan jumpa lagi untuk siri yang seterusnya tentang jenis data boolean. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.